Saya Gunadarmani Punishwaran. Kita buat perbentaan grup assignment MPU Perlembagaan Masyarakat SEM 3 dan nama grup member yang lain ialah Regal Mukilan dan Jaysri Ramaram. Ini adalah isi kandungan. Pengenalan. Masyarakat India merupakan etnik ketiga terbesar di Malaysia dan juga salah satu kaum yang telah menyumbang ke arah pembentukan sesebuah masyarakat majmuk di negara kita. Seperti masyarakat lain, masyarakat India juga kaya dengan ciri-ciri kebudayaan mereka dan masih mengekalkan kebudayaan tersebut. Sehingga kini adat resam yang diamalkan oleh masyarakat India mempunyai banyak persamaan dengan kebudayaan masyarakat Melayu. Ini jelas terlihat dalam aspek kelahiran dan perkahwinan. Seperti juga masyarakat lain, masyarakat India terdiri daripada pelbagai suku kaum jurusetera. Itu maklumat berikut hanya memaparkan adat resam masyarakat India secara umum. Saya bagi Karikal. Latar belakang etnik. Kedatangan buruh India ke tanah Melayu hanya ketara pada abad ke-19 dan ke-20. Sebenarnya hubungan antara India dengan semenanjung tanah Melayu telah berlaku lebih awal lagi. Penghijrahan masyarakat India ke tanah Melayu berlaku secara besar-besaran mulai tahun 1840-an. Kebanyakan buruh India datang dari selatan India. Mereka mula bekerja sebagai peladang di ladang-ladang tebu dan kopi di seberang perai. Tumpuan masyarakat India ini adalah di kawasan utama Penaman Getah di Perak, Selangor dan Negeri Sembilan. Catatan menunjukkan sejak tahun 1800-an hingga 1810, iaitu seramai 40,000 buruh India telah berhijrah ke tanah Melayu. Pasca Jaysri. Budaya aspek perayaan. Hari Deepavali merupakan perayaan yang disambut oleh semua penganut yang beragama Hindu di seluruh dunia dan merupakan hari cuti di Malaysia. Perkataan daripada Deepavali merupakan gabungan perkataan Deepa yang berinti cahaya dan perkataan Gawali yang berinti barisan. Perayaan Deepavali ini disambut pada hari ke-14 bulan Apiasi dalam kalender Tamil antara bulan Oktober dan November dan juga dikenali sebagai Pesta Cahaya. Menurut legenda Raja Nargaswaran yang kejam dan selalu memeraskan rakyatnya telah dikalahkan dan dibunuh oleh Maha Krishnan. Sebelum mati, Raja Nargaswaran meminta semua manusia agar mereka merayakan hari kemenangan itu sebagai peringatan kepada yang mereka yang bahaya tentang gaduhan hantu dan syaitan. Peringatan kepada mereka yang lupa agar berbuat baik dan menjauhi daripada membuat kejahatan sesama manusia. Next, I pass to Gunadarmani. Sambung budaya aspek perayaan Hari Pongal, Taipongal. Taipongal merupakan perayaan menuai yang dirayakan mengikut kalender Hindu disebabkan hari perayaan Taipongal ditetapkan dalam kalender Hindu. Hari Taipongal disambut berbeza dengan tempoh menuai yang sebenar. Pada kebiasaan orang-orang Tamil akan merayakan perayaan menuai Taipongal pada minggu kedua bulan Januari. Pada subuh pagi Taipongal, para petani akan bangun dan memasak bijiran yang baru dituai, yang dikenali sebagai Pongal. Masakan Pongal ini merupakan masakan asyik tuaian baru yang akan dipersembahkan
kepada matahari dan pada waktu pagi. Pesta matahari yang penting kepada semua tanaman. Upacara menyebabkan juga diadakan di kuil secara besar-besaran dan di rumah secara kecil-kecilan. Bagi perayaan ini, di rumah seluruh keluarga akan bangun awal dan mandi dan berpakaian cantik sebelum subuh. Semua dilakukan tanpa menggunakan cahaya. Apabila semua ahli keluarga telah bersedia, mereka berkumpul mengeliling gubuhan dan buah dan bunga. I pass to Regal. Budaya aspek perayaan Hari Thaipusam. Sebelum menyambut Thaipusam, penganut agama Hindu akan berpuasa selama sebulan untuk tujuan pembersihan jiwa. Dalam tempoh sebulan ini, mereka berpuasa dengan makan sayur sehari sekali dan sentiasa mengunjungi kuil 24 jam sebelum menyambut Thaipusam pula. Mereka akan berpuasa sepenuhnya masyarakat yang beragama Hindu di Malaysia. Biasanya akan menyambut perayaan Thaipusam ini di Batu Caves, iaitu sebuah tempat suci bermasyarakat Hindu di sini untuk Dewa Murugan. I pass to Jaisri. Aspek pakaian tradisional. Dhoti merupakan pakaian untuk kemumul lelaki. Pakaian ini diperbuat daripada kain yang berwarna putih. Kebanyakan dhoti hanya boleh dilihat di hari perkahwinan sahaja kerana generasi muda hari ini tidak berminat dengan pakaian tersebut. Sari. Sari merupakan pakaian untuk kaum perempuan dan ia adalah pakaian seharian dan turun dipakai pada musim perayaan. Sari terdiri daripada lembaran kain yang berukuran semeter hingga 2 meter lebar dan panjangnya pula antara 5 hingga 15 meter mengikut saiz pemakaian. Next, I pass to Guna. Aspek hidangan tradisi. Muruku. Muruku juga mempunyai nama-nama lain. Nama lain muruku ialah cakli dan chan. Makanan tradisional ini juga berasal dari negara India. Bahan utama muruku adalah urat dan tepung beras. Muruku boleh didapati di mana-mana saja dan dihidangkan sebagai makanan ringan. Muruku amat lazat dan senang untuk disediakan. Dapat dibuat dengan pelbagai perisa seperti cili, ajawan dan cumin. Semua yang daripada pelbagai kaum menikmati makanan ini. Kira rakyat United Kingdom merujuk muruku sebagai cakri di negara tersebut. Next, I pass to Regal. Hidangan tradisi. Idli. Idli juga berasal dari India. Idli mempunyai banyak jenis. Contohnya sana, revi atau sambar idli. Lah dimakan sebagai sarapan pagi ataupun sebagai makanan ringan. Makanan ini sering hidang dengan sambal dari buah-buahan, sambal dan lain-lain. Bahan utamanya ialah vigna, munggo dan nasi. I pass to Jaisri. Budaya aspek tarian. Tarian Bharatanatyam. Tarian India boleh dibahagikan kepada gaya klasik, gaya tradisional. Daripada 7 gaya klasikal yang paling dikenali adalah Bharatanatyam, Odissi, Mohiniyattam, Kathakali, Kuchipudi dan Manipuri. Tarian ini itu banyak bersandarkan unsur keagamaan Hindu dan cerita daripada tulisan Purba Sakti Natarajan. Next, I pass to Guna. Penutup.
Orang India Malaysia ialah satu kaum di Malaysia yang berketurunan daripada mereka yang berijarah dari India Selatan semasa pemerintahan British di Tanah Melayu. Orang-orang India telah berijarah ke Malaysia sejak 2000 tahun yang terlalu. Kumpulan-kumpulan seperti Komuniti Melaka dan Komuniti Mamak merupakan keturunan pengijaran semasa Kesultanan Melaka dan kemudian merupakan keturunan ijat Kesultanan Melaka dan kemudian semasa pendudukan Melaka oleh orang Portugal dan Belanda memperoleh negeri-negeri Selat, Pulau Pinang, Melaka dan Singapura. Oleh pihak British antara tahun 1786 hingga 1824 memulakan satu aliran mas tidak putus-putus yang terdiri daripada buruh, pedagang, supai dan banduan yang melibatkan diri dalam bidang pembinaan pertanian dengan pertanaan dan perdagangan. Bagaimanapun pengejaran orang India secara beramai-ramai dan sebunia India ke Tanah Melayu menyusul pelaksanaan pemerintahan British ke negeri-negeri Melayu yang terletak di pantai barat sejak dekat 1870-an dan pertumbuhan ekonomi peladangan getah yang kemudian penduduk India di Tanah Melayu dan Singapura sebelum kemerdekaan ciri keutamaan daripada orang dewasa lelaki kedatangan ke kepulangan mereka. Bilangan penduduk India naik turun dengan kerap. Pada tahun 1901, bilangan penduduk India di negeri-negeri Selat dan negeri-negeri Melayu bersekutu ialah lebih kurang 1,200 juta menjelang 1931 di negeri Selangor. Bilangan mereka melebihi orang Melayu pada tahun itu. Bilangan penduduk India hampir-hampir tidak berubah sehingga 1947 disebabkan mereka pergi ke Myanmar semasa penduduk Jepun sebagai rekrut untuk Angkatan Tentera Kebangsaan India dan kuil untuk landasan kematian. Pada tahun 2005, orang India merupakan lebih kurang 7% daripada jumlah penduduk di Malaysia sekitar 1.8 juta. Thank you.